wabarakatuh, dan selamat pagi semua. Hari ni kita dah masuk minggu kelima kan, minggu kelima, dan hari ni juga Ustazah akan sambung bab baru, iaitu akidah Islam 2, nubuwah. Apa itu nubuwah? Jadi kita tengok sama-sama. Okey, jadi boleh tengok dekat video ni Ustazah lampirkan sekali dengan slide kan, jadi senanglah awak boleh nampak sambil Ustazah sambil awak dengar Ustazah mengajar, dan sambil awak boleh tengok slide yang Ustazah bawa tunjukkan sekali dalam video ni. Okey, nubuwah ni sebenarnya maksud dia lebih dia berkaitan dengan Nabi dan Rasul. Jadi perutusan para Rasul. Rasul tu apa? Pernah dengar? Mesti semua tahu kan? Sekurang-kurangnya sebelum ni pernah belajar di KAFA, kelas agama dan sebagainya, ataupun pernah belajar pendidikan Islam di sekolah kan? Mesti sekurang-kurangnya tahulah apa itu Nabi dan Rasul. Okey, jadi Rasul ni merupakan pesuruh Allah. Jadi Allah mengutuskan para rasul, para rasul ni untuk manusia, untuk umat manusia. Maknanya tujuannya untuk apa? Allah utuskan rasul ni kepada manusia untuk supaya manusia ni mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, dan menyelamatkan umat manusia ni daripada apa-apa sahaja bentuk kesyirikan, apa-apa sahaja bentuk syirik. Jadi Allah hantarlah Nabi dan Rasul ni untuk menyelamatkan umat manusia ni daripada sebarang syirik, kesyirikan lah, kan, menyelamatkan manusia daripada kegelapan, bawa mereka ke arah cahaya kebenaran kan. Okey, ada firman Allah subhanahu wa taala yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah sahaja dan jauhilah tagut. Surah An-Nahl ayat 36. Jadi ni merupakan dalil yang memberitahu kita bahawa Allah menghantar para rasul ni kepada manusia untuk mengajak manusia ni sembah Allah. Sembah Allah, untuk mengajak manusia hanya mengesakan Allah, hanya menyembah Allah sahaja. Itu peranan para rasul ni kan. Jadi perkataan an-nubuwah tadi tu kan, an-nubuwah tu maksud dia perkataan an-nubuwah tu dia berasal daripada banyaklah, bahasa Arab ni memang macam tu, dia ada banyak makna. Yang pertama, perkataan nubuwah ni berasal dari perkataan an-nabuwah. An-nabuwah ni maksud dia ar-rif'ah. Ar-rif'ah ni perkataan daripada bahasa Arab lah. Ar-rif'ah ni maksud dia keluhuran dan ketinggian. Keluhuran, luhur dan tinggi. Maknanya mungkin dari segi darjat lah, tinggi kan, ketinggian. Okey, ketinggian darjat. Okey. Jadi itulah perkataan yang pertama daripada perkataan an-nabuwah. An-nabuwah tu maksud dia ketinggian darjat, keluhuran. Okey, dan perkataan yang seterusnya an-nubuwah ni berasal daripada perkataan an-naba. Tadi an-nabuwah kan, an-nabuwah, yang ni an-naba. Perkataan an-naba ni bermaksud khabar. Khabar iaitu khabar ni maksud dia berita lah, berita, khabar berita, macam itulah kan, khabar berita. Jadi kalau an-naba tu maksud dia khabar berita, jadi an-nabi tu ialah pembawa berita. Macam tu. Bahasa Arab macam ni lah, dia tukar huruf sikit je, dia lain sikit maksud dia. Okey, an-naba maksud dia berita, khabar berita. Jadi an-nabi tu pembawa berita kan. Jadi nabi-nabi ni, an-nabi ni membawa, maksud nabi ni merupakan pembawa berita daripada Allah.
Pembawa berita dari Allah dengan perantara malaikat. Macam tu. Itulah an-nubuwah tu. Jadi topik kita hari ni, kita akan menyentuh berkenaan Nabi dan Rasul. Perutusan Rasul. Untuk hari inilah kan. Jadi kenabian. Dia ada beza. Nabi dan Rasul ni dia ada beza. Kenabian ni ada di kalangan manusia. Di kalangan manusia. Tapi tak ada di kalangan malaikat. Berbeza. Kalau kerasulan ni dia ada dua-dua, iaitu malaikat dan manusia. Okey, kenapa Allah lantik Nabi dan Rasul ni? Yang penting sekali Nabi dan Rasul ni di kalangan manusia. Kenapa? Sebabnya kita ni umat manusia kan. Allah nak sampaikan berita, Allah nak sampaikan kebenaran tu kepada manusia. Jadi cara yang maknanya nak sampaikan tu mestilah melalui manusia juga kan. Manusia sahaja yang boleh sampaikan ajaran kepada manusia lain. Macam tu. Dia tak boleh malaikat kepada manusia, sebab manusia ni dia pasca indera dia terbatas kan, dia tak boleh nampak malaikat tu. Jadi Allah lantik Rasul dan Nabi dan Rasul ni di kalangan manusia. Jadi senanglah. Kita tahu Nabi-Nabi, Nabi Isa, Nabi Adam, semua tu semuanya manusia. Jadi memudahkan lagi menyampaikan ajaran, menyampaikan wahyu tu. Kan, manusia dengan manusia boleh kan. Kita boleh, dia pun manusia biasa kan. Nabi dan Rasul ni manusia biasa kan. Jadi senanglah nak berkomunikasi dengan manusia lain kan. Itulah sebab dia. Jadi okey, firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surah Al-Hajj. Ada diberitahu dalam Al-Quran. Kita apa-apa pun kita mesti rujuk Al-Quran. Kita nak tahu betul ke tak betul tu, kita rujuk Al-Quran, betul ke tak kan. Jadi memang ada dalam surah Al-Hajj ni ayat 75 ni, iaitu malaikat ni di kalangan utusan-utusan Allah ni dari kalangan malaikat dan manusia. Kan. Tapi hanya rasul-rasul saja yang rasul-rasul terpilih saja yang dia dapat, maknanya dia terima wahyu tu daripada malaikat. Kan Allah sampaikan wahyu tu kepada rasul, tapi dengan perantara malaikat. Contohnya Nabi Muhammad kan, yang sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad tu ialah malaikat Jibril kan. Maknanya tu perantara lah malaikat kan, malaikat Jibril. Okey, jadi dan tujuan semua Nabi dan Rasul ni membawa ajaran yang sama, iaitu agama, iaitu untuk mengesakan Allah kan. Walaupun mungkin nama lain lah, nama agama tu lain. Mungkin zaman Nabi Isa lain nama dia kan, agama Samawi dan sebagainya. Di zaman Nabi Muhammad ni kita panggil agama Islam. Walaupun nama berbeza kan, tapi tujuan dia yang sama. Daripada Nabi Adam lagi, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, hinggalah ke Nabi yang terakhir tu Nabi Muhammad. Semua Nabi dan Rasul ni membawa ajaran yang sama lah, iaitu yang utama sekali adalah mengesakan Allah. Yang tu sahaja kan. Maknanya walaupun nama berbeza tetapi mempunyai tujuan yang sama, iaitu mengesakan Allah. Tiada Nabi atau Rasul yang diutuskan untuk menyampaikan agama yang lain. Tak ada Nabi dan Rasul ni bawa ajaran lain tu. Tak ada. Suruh sembah selain daripada Allah tu tak ada. Maknanya semua sama. Semua Nabi dan Rasul ni mengajak manusia ni untuk menyembah Allah sahaja. Tiada Tuhan selain Allah.
Okey, so kita boleh tengok daripada surah Al-Anbiya ayat 25 dan dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Kan? Apa asal tak surah Al-Anbiya ni ayat 25 ni, dan kami tidak utus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Maknanya betul lah kan. Maknanya daripada Nabi Adam, sebutlah semua nama-nabi, nama-nama nabi, nabi dan rasul tu semua kan, semua tujuan yang sama, iaitu sembah Allah sahaja. Tak ada yang mengajak sembah benda lain. Tak ada. Iaitu yang satu, sembah Allah sahaja. Itulah tujuan perutusan para rasul. Okey. So sebelum tu kan, saya nak beritahu lah. Maknanya pernah belajar, mungkin ada yang pernah belajar, mungkin semua dah tahu kan, apa beza Nabi dan Rasul. Apa beza Nabi dan Rasul? Okey, Nabi dan Nabi ni Allah beri dia wahyu, Rasul pun Allah bagi dia wahyu, tapi Nabi dia tak wajib untuk sampaikan kepada kepada umat. Dia tak wajib, maknanya sama ada disimpan untuk diri sendiri ataupun dia boleh juga menyampaikan kepada orang lain, boleh. Tapi kalau Rasul ni dia wajib. Maknanya wajib lah, dia kena wajib lah menyampaikan kepada umat dia. Kan? Itu beza Nabi dan Rasul. Dan jumlah Nabi memang sangat banyak lah. Beratus ribu lah. Dia anggarkan 313,000 lah. Jumlah Nabi tu. Jadi sebab tu kita tak hafal semuanya kan. Yang wajib kita hafal ialah 25 Rasul. 25 Rasul yang kita belajar tu lah. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harzul, Kifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatibul anbiya, Nabi Muhammad kan. Jadi wajib kita kenal 25 rasul ni. Dan di kalangan 25 rasul ni ada Rasul Ulul Azmi, iaitu 5 orang, iaitu Nimim. Awak boleh ingat Nimim. Nimim iaitu Nabi Nuh, Isa, Musa, Ibrahim, Nabi Muhammad. Nimim kan. Ingat ni nabi-nabi yang terpilih lah. Rasul, nabi-nabi Rasul Azmi. Maknanya nabi-nabi ni dia punya ujian lebih berat lah berbanding rasul-rasul lain kan. Dalam sepanjang dakwah dia tu banyak sangat ujian yang dia kena hadap, dan Allah kurniakan mukjizat-mukjizat lah bagi rasul-rasul ni kan. Rasul-rasul ni ada mukjizat dia. Contoh Nabi Musa kan, mukjizat dia tongkat dia bertukar jadi ular kan. Lagi apa, Nabi Isa masa dia baby lagi, dia boleh bercakap kan, baru lahir dah boleh bercakap kan. Lagi mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim walaupun dibakar oleh Raja Namrud, tapi tak merasa panas. Api tu tak menyebabkan dia terbakar dan sebagainya. Itu mukjizat yang Allah bagi kan. Mukjizat ni maksudnya perkara luar biasa yang Allah bagi kepada para rasul ni untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan kepada umat manusia ni bahawa para rasul ni membawa utusan, maknanya membawa kebenaran lah kan. Maknanya manusia ni kadang-kadang dia perlukan sesuatu yang luar biasa baru dia nak percaya kan. Macam itulah kan. Okey, kita sambung dengan dalam slide yang pertama tu ada bahagian bawah tu penurunan wahyu kan, penurunan wahyu. Okey, penurunan wahyu iaitu biasanya diguna perkataan nuzul. Pernah dengar nuzul Al-Quran kan? Pernah dengar? Nuzul ni maksud dia dari segi bahasa, nuzul ni maksud dia menetap di satu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Nuzul.
Itu maksud perkataan nuzul. Biasa kita dengar nuzul Al-Quran kan. Itu kita nak tahu apa maksud nuzul tu. Okey. Jadi kata perbuatan nuzul ni adalah nazala. Nun za lam. Nazala. Nazala ni maksud dia telah turun. Dia perkataan kata perbuatan lah, kata kerja. Dia telah turun ataupun dia telah menjadi tetamu. Macam tu kan. Jadi lebih kurang macam tu lah. Dan jadi dia macam maknanya dia menunjukkan kepada kita sesuatu yang tinggi yang nak turun. Macam tu lah kan. Jadi perkataan nuzul Al-Quran ni sebenarnya dia lebih kepada simbolik sahaja. Majaz. Kalau ikut bahasa Arab, majaz, iaitu simbolik yang nak menunjukkan bahawa Al-Quran ni sebenarnya mulia kan. Kita nak tunjuk bahawa tujuan perkataan nuzul Al-Quran tu ialah nak menunjukkan bahawa ketinggian Al-Quran tu. Kan ketinggian Al-Quran, kedudukan Al-Quran tu lah. Kedudukan Al-Quran tu maknanya dia ketinggian kemuliaan, dari segi kemuliaan ni lah ketinggian Al-Quran tu. Macam tu. Dia macam simbolik lah kan. Okey, secara teknikalnya memang nuzul Al-Quran ni bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir. Kan. Okey. Tapi secara teknikalnya walaupun tadi kita kata sebagai simbolik kan, tapi memang Al-Quran ni sebenarnya diturun daripada langit. Al-Quran ni turun daripada langit kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dan perkataan nuzul ni sendiri ada sebanyak 290 kali disebut dalam Al-Quran. Banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang ada perkataan nazala. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 22, wa anzala minas samaa'i ma'an. Ada anzala. Kat situ kan. Ataupun surah Al-Imran ayat 3, wa anzalat taurata wal injil. Dia ada perkataan nazala tu. Memang dia kalau perkataan nazala ni dia merujuk kepada kitab-kitab lah. Kitab-kitab. Jadi perkataan nuzul ataupun nazala, lebih kurang macam itulah. Okey. Jadi tadi kita sebut berkenaan dengan wahyu kan. Jadi kita wahyu ni sinonim lah dengan Al-Quran. Al-Quran kan. Sebab Al-Quran ni kita panggil sebagai wahyu lah. Wahyu daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Okey. Jadi kita nak tahu pula, kita tahu bahawa Al-Quran ni diturun secara berperingkat-peringkat kan. Jadi kita nak tahu pula peringkat-peringkat dia. Okey. Peringkat penurunan Al-Quran ni ada 3. Okey, peringkat pertama ialah daripada Al-Quran ni turun daripada Allah ke Lauh Mahfuz. Yang tu yang pertama, peringkat pertama. Peringkat kedua ialah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Kan? Yang ketiga ialah daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi dia ada 3 peringkat. 3 peringkat penurunan Al-Quran. Jadi yang pertama tu ialah penurunan Al-Quran daripada Allah ke Lauh Mahfuz. So kita tak kalau nak tahu Lauh Mahfuz tu apa Ustazah? Lauh Mahfuz tu ialah satu tempat yang paling mulia lah. Paling mulia. Maknanya kat Lauh Mahfuz ni terkumpul segala ketentuan Allah. Ketentuan Allah ni macam berkaitan dengan ajal kan dan sebagainya, dan Al-Quran terkumpul kat situlah. Kan daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz ni tempat yang paling mulia lah. Kewujudan Al-Quran di Lauh Mahfuz adalah dengan makhluknya. Kewujudan Al-Quran di Lauh Mahfuz adalah dengan cara dan pada waktu yang tidak diketahui oleh makhluk. Tak ada siapa pun tahu tentang Lauh Mahfuz ni. Kedudukan tempat sebenar lah Lauh Mahfuz tu kat mana. Tak ada siapa pun makhluk-makhluk ni yang tahu macam mana cara dan pada masa bila Al-Quran ni turun ke Lauh Mahfuz tu.
Kan. Itu semua ilmu Allah saja. Hanya Allah dan sesiapa yang Allah pilih saja. Maknanya makhluk-makhluk tertentu yang Allah pilih untuk tahu je. Maknanya antara Allah dengan makhluk tersebut. Kan. Benda ni benda secret macam itulah kan. Tak ada siapa yang tahulah. Kita manusia ni tak tahulah. Okey, ini terbukti dalam surah Al-Buruj ayat 22. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Tempat terjaga tu Luh Mahfuz. Luh Mahfuz. Fi Luh Mahfuz. Ada disebut dalam surah. Carilah, rajin carikan surah Al-Buruj ayat 22. Dalam Al-Quran ada disebut tentang Luh Mahfuz. Okey, hikmah penurunan Al-Quran di peringkat pertama ni ialah maknanya kita nak menunjukkan Al-Quran tu, kemuliaan Al-Quran tu. Jadi kita tahu bahawa Al-Quran ni pernah turun di Luh Mahfuz ni. Luh Mahfuz ni tempat yang paling mulia. Jadi ini menunjukkan bahawa Al-Quran tu, kemuliaan Al-Quran tu, menunjukkan kemuliaan Al-Quran tu. Jadi Luh Mahfuz tu merupakan tempat, merupakan semulia-mulia tempat di sisi Allah lah. Luh Mahfuz ni semulia-mulia tempat di sisi Allah. Jadi nak menunjukkan bahawa Al-Quran ni sangat mulia. Kemuliaan Al-Quran tu, ketinggian Al-Quran tu. Okey, itu peringkat pertama. Peringkat kedua ialah penurunan Al-Quran dari Luh Mahfuz, yang tadi Luh Mahfuz kan, turun ke Baitul Izzah. Baitul Izzah ni langit dunia. Dah sampai langit dunia. Masalahnya kita manusia ni, kita terhad, ilmu kita terbatas. Kat mana Baitul Izzah tu kan? Jadi ilmu kita terbatas, tapi kita kena faham macam tu je lah. Baitul Izzah ni di langit dunia. Okey, jadi kita rujuk pula surah Al-Qadar ayat 1. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadr. Kan. Okey, jadi Al-Quran ni turun ke langit bumi pada malam Lailatul Qadr. Okey. Hikmah diturunkan ke langit dunia bertujuan untuk menambahkan lagi kegairahan Nabi kepada Al-Quran. Ia juga bertujuan untuk menghilangkan keraguan setengah orang tentang keaslian Al-Quran dan menambahkan lagi keimanan. Ni peringkat kedua ni, daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah ni, hikmah, banyak hikmah dia kan. Satu, nak memujuk Nabi Muhammad lah. Biasanya bila berlaku sesuatu kan, yang contohnya tentangan daripada musuh dan sebagainya, maka turun Al-Quran. Atau ada isu-isu yang perlu diselesaikan, maka turun Al-Quran kan. Okey. Jadi di peringkat kedua ni, hikmah dia lah untuk menambahkan lagi kegairahan Nabi kepada Al-Quran itu sendiri. Okey, yang peringkat yang terakhir ialah peringkat penurunan Al-Quran tu daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad secara beransur-ansur. Yang ni lah yang beransur-ansur tadi. Jadi Al-Quran ni dia ada dua. Dia turun secara berperingkat dan juga secara beransur-ansur. Yang peringkat tadi tu 3 peringkat lah. Peringkat pertama, 2, 3 kan. Daripada Allah ke Luh Mahfuz, daripada Luh Mahfuz ke Baitul Izzah, daripada Baitul Izzah ke Nabi Muhammad kan. Jadi untuk di peringkat ketiga ni diturun secara beransur-ansur. Daripada langit ke Nabi Muhammad ni turun secara beransur-ansur selama yang ni banyak khilaf lah. Ada ulama yang kata selama 22, ada yang kata 23, ada yang kata 24, ada yang kata 25 tahun. Banyak perselisihan pendapat oleh para ulama ni. Macam-macam lah kan. Biasa khilaf ni dia memang berlainan pendapat lah. Mungkin dari segi mentafsirkan ayat Al-Quran dan sebagainya. Okey, dan untuk peringkat ketiga ni kita tengok surah Al-Isra ayat 106. Iaitu Al-Quran ini kami turunkan secara beransur-ansur supaya engkau bacakan kepada manusia dengan cara perlahan dan kami turunkannya sedikit-sedikit. Kan, ni ada dalam Quran, ada diberitahu lah. Maknanya bahawasanya Al-Quran ni diturunkan secara beransur-ansur. Dia tak ada turun buk macam tu kan.
Dia tak ada turun sedebuk semua surah-surah, tak. Dia ada situasi tertentu lah. Sebab tu kadang-kadang kita kena belajar juga nuzul Al-Quran. Asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul. Kenapa Al-Quran tu diturunkan? Ada kisah-kisah di sebaliknya lah. Kalau contohnya ayat ni ada kisah dia, kenapa diturunkan. Kadang-kadang untuk menjawab persoalan dan sebagainya, ataupun ada situasi dan sebagainya, kan. Okey, yang tu habislah berkenaan dengan peringkat penurunan Al-Quran. Okey, kita sambung topik seterusnya, iaitu signifikan perutusan Rasul. Apa itu signifikan? Signifikan ni dia lebih kepada kepentingan lah, hal-hal penting. Kepentingan kenapa Rasul ni diturunkan kepada umat manusia, untuk apa? Macam tu. Okey, yang pertama, Rasul didatangkan untuk memandu mereka ke jalan kebenaran, mengeluarkan kesesatan. Sebab manusia ni dia terdorong ke arah kesesatan. Dia kalau tak ada yang membawa petunjuk tu, dia jadi macam lost. Dia tak tahu nak sembah apa, kan. Dia tak nampak. Jadi sebab apa manusia ni dia terbatas, akal dia terbatas dan sebagainya. Jadi jarak nak sampai kepada contohnya zaman Arab Jahiliyah lah. Kita tengok zaman Arab Jahiliyah sebelum ada Nabi Muhammad tu, orang Arab ni memang sesat lah, dalam kesesatan. Sembah apa, maksud dia kesesatan ni, maksud dia mereka ni saling bergaduh, kan, saling berperang, saling bermusuh, tak ada langsung berpaduan tu, tak ada. Dan sesat ni maksudnya penduduk Arab pada waktu tu sembah patung-patung, syirik, kan, sembah patung-patung, ada berpuluh-puluh patung dekat Mekah tu. Kat Mekah tu saja, walaupun ada Kaabah, kan, tapi ada berpuluh-puluh ni di sekeliling Kaabah tu ada berpuluh-puluh patung-patung, kan. Direka oleh manusia sendiri, kan. Jadi manusia ni dia terdorong kepada kesesatan. Jadi perlunya kepada Rasul ni untuk keluarkan manusia ni daripada kesesatan ni, bawa manusia ni ke arah kebenaran, kan. Jadi iaitu jangan sembah patung, tapi sembahlah Allah, kan. Tuhan kita iaitu Allah. Jadi itulah peranan Rasul ni. Rasul ni dibawa manusia yang dalam kesesatan ni ke arah kebenaran, kan. Itu pertama. Yang kedua, para nabi dan rasul ni diutuskan untuk menyatu padukan manusia, kan. Sebab manusia ni terutamanya Arab Jahiliyah lah, diorang ni suka sangat bergaduh, kan. Kadang-kadang isu kecil pun dia orang bergaduh, berperang, kan. Dia mungkin sifat orang Arab tu sendirilah, dia kadang dia cepat ada rasa pemarah sikit lah, kan. Jadi kalau ada apa-apa je bergaduh, lepas tu berpecah belah, kan. Pada waktu tu ada banyak sangat kabilah dia pecah. Jadi yang ni puak ni, jadi ni ada ketua dia, ada ketua dia masing-masing. Kalau ada apa-apa berebut-rebut dan sebagainya, kan. Jadi Nabi dan Rasul ni diutuskan untuk menyatu padukan semua umat manusia ni, kan. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, Nabi dan Rasul ni hendaklah mengajak manusia ni untuk meneliti ciptaan Allah dari pelbagai sudut. Maknanya kita memang disuruh lah, Allah suruh kita, Allah galakkan kita untuk memerhati ciptaan Allah ni. Bukan sahaja memerhati, maknanya kita cari isi tersirat lah di sebalik ciptaan Allah tu. Maknanya kita berfikir, kita guna akal kita cari kebenaran di sebalik ciptaan Allah tu. Kita tahu, kan, Allah yang ciptakan semua makhluk ni. Jadi bila kita perhatikan, kita akan nampak kekuasaan Allah tu. Kita boleh nampak inilah kewujudan Allah ni. Dengan adanya makhluk-makhluk ni, ada tumbuhan, ada alam semesta, ada planet bumi dan sebagainya. Inilah bukti kewujudan Allah tu, bukti kekuasaan Allah tu.
Okey, dan last kali kita masuk tujuan perutusan Rasul. Yang pertama, memberi petunjuk kepada manusia tanpanya manusia tidak dapat mengenal Allah. Iaitu pertama, memberi petunjuk. Maknanya sebab senang maknanya Nabi dan Rasul ni di kalangan manusia, jadi nak menyampaikan tu senang. Manusia dengan manusia kan boleh kan. Kalau malaikat dengan manusia dia terhad, tak boleh. Sebab manusia ni terbatas, dia tak boleh nampak benda gaib kan. Dia tak boleh nampak. Jadi Allah pilih orang tertentu saja boleh nampak malaikat kan. Tak bolehlah semua kan. Tak bolehlah semua. Jadi itulah maknanya dengan ada Nabi dan Rasul ni lah kita boleh kenal Allah kan. Kita boleh kenal Allah. Okey, yang kedua, menyelesaikan pertikaian perselisihan yang timbul di kalangan umat manusia. Kan. Sebab itulah kebiasaannya Nabi dan Rasul ni dia jadi pemimpin. Contohnya Nabi Muhammad ni pemimpin pada waktu tu di kota Madinah kan. Jadi apa-apa masalah yang di kalangan umat manusia ni, maknanya itulah peranan Nabi dan Rasul untuk menyelesaikan masalah tersebut kan. Kan, terutamanya dari segi hukum hakam dan sebagainya kan. Jadi bila ada isu-isu, ada masalah, maka turunlah wahyu kan. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad ni apa saja perkataan yang keluar daripada Nabi Muhammad ni merupakan wahyu. Jadi menyelesaikan masalah umat manusia. Okey. Semua Nabi dan Rasul membawa risalah yang sama, iaitu agama Allah yang berasaskan akidah tauhid. Akidah tauhid ni ialah mengesakan Allah sahaja. Kita bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah. Kan, itulah sebenarnya apa sahaja mana-mana Nabi pun, mana-mana Rasul pun membawa risalah yang sama, iaitu mengesakan Allah, menyembah hanya kepada Allah, tak boleh sembah benda lain. Tak boleh, jangan sesekali kita menduakan Allah. Maknanya daripada zaman Nabi Adam lagi memang mengajak manusia ni untuk menyembah Allah sahaja. Kan, tak kiralah nama apa pun kan. Kita agama Islam kan. Iaitu mengesakan Allah, itu tujuan utamalah. Okey, so sampai sini saja kelas kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman jahiliyah, hiduplah raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik perihal Nabi Muhammad SAW. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan Raja Habib membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Makkah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Makkah. Sampai di desa Abtah, yakni desa yang dekat dengan Makkah, ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Makkah. Maka disambutlah Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. Seperti apa Muhammad itu? Tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim, jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi. Tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Nabi Muhammad SAW dan menyuruh untuk memaksa bila beliau tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Nabi Muhammad SAW datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an. Sepanjang jalan Khadijah radhiyallahu an menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an. Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai di desa Abtah, Nabi Muhammad SAW disambut dengan ramah dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegun dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap Nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang, Nabi SAW balik bertanya,
"Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan, kemudian munculkanlah bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui bahwa engkau adalah Rasul. Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Nabi Muhammad SAW tidak dapat untuk melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah Gunung Abi Qubays dan sholat 2 rakaat. Usai sholat, beliau SAW berdoa dengan menengadahkan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun juga, turunlah 12.000 malaikat. Maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dengan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir, sementara bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu matahari telah beranjak senja, matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan 2 jari, Rasulullah SAW mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat. Segumpulan awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Nabi Muhammad SAW. Segera setelah itu, beliau SAW membelahnya menjadi 2 bagian. Lalu beliau masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, beliau SAW mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu semua tak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu." Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang cacat, bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun, Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putrinya yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?"
aku bermimpi didatangi seorang lelaki tampan rupawan yang memberitahu aku bahwasanya ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, jawab sang putri. Maka seketika itu juga Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan marilah kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua senantiasa selalu diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan pantas mendapatkan berkah dan syafaat dari beliau SAW. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.